itu metafisik. Metafisik merupakan cabang falsafah yang mengkaji perkara-perkara yang melampaui fizikal dan deria. Metafisik menjawab persoalan yang melampaui penyiasatan saintifik dan bersifat spekulatif. Asal-usul istilah metafisik berasal daripada istilah Yunani, iaitu meta bermaksud melampaui dan fisika bermaksud fizikal. Metafisik bermaksud sesuatu yang melampaui batasan fizikal. Terdapat beberapa bidang perbincangan metafisik. Yang pertama adalah ontologi, iaitu suatu pembelajaran mengenai kewujudan. Yang kedua adalah kosmologi, mengenai alam semesta fizikal atau kosmos secara keseluruhan. Yang ketiga adalah sebab akibat, causality, dan kosmogoni, iaitu asal-usul alam semesta. Yang keempat adalah subjek predikat dan taksonomi. Kelima adalah kewajiban, necessity, dan kemungkinan, contingency. Keenam adalah minda, mind, dan jirim, matter. Ketujuh adalah kehendak bebas atau free will dan ketentuan, determinism. Terdapat 4 teori metafisik: materialisme, idealisme, mekanisme, dan teologi. Bagi materialisme merupakan fahaman yang menegaskan bahawa hanya benda fizikal yang wujud dan segala perasaan, pemikiran, dan fenomena adalah hasil daripada aktiviti jasad. Yang kedua adalah idealisme. Idealisme merupakan fahaman yang menyatakan semua benda material hanyalah idea atau fenomena mental. Realiti sebenar bersifat mental atau kerohanian, bukan fizikal. Yang ketiga adalah mekanisme. Mekanisme merupakan fahaman yang menyatakan semua kejadian di alam ini berlaku akibat hukum atau kuasa mekanikal seperti sebab dan akibat dan bukan hasil dari kehendak, tujuan atau usaha makhluk. Yang keempat adalah teologi, yaitu metafisik keagamaan. Teologi merupakan fahaman yang mengaitkan alam semesta dan segala kewujudan dengan tujuan tertentu berdasarkan kepercayaan agama. Realiti tidak terbatas kepada jasad, material sahaja, tetapi merangkumi unsur fizikal dan bukan fizikal seperti idea dan kerohanian. Hubungan insan dengan alam. Definisi alam kosmos. Filsafat mendefinisikan alam sebagai kumpulan jauhaf yang tersusun daripada benda dan surah yang ada di bumi dan langit. Pembagian alam terbagi kepada dua, iaitu alam zahir, lahirnya fahaman materialisme dan sebagainya. Yang kedua adalah alam batin, lahirnya fahaman agama, teisme, animisme dan sebagainya. Insan dan alam. Manusia memiliki akal fikiran, mempunyai fizikal yang sempurna, menjadi khalifah mentadbir alam, berbudaya dan bertamadun. Konsep manusia menurut Barat. Yang pertama, manusia sebagai haiwan rasional. Menurut ahli falsafat seperti Aristotle, manusia berbeza daripada haiwan lain kerana berkemampuan berfikir secara logik dan rasional. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia secara semula jadi suka bergaul, berkomunikasi dan membentuk masyarakat. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk dari langit ke bumi. Yang keempat, manusia sebagai haiwan biologikal. Charles Darwin mengatakan manusia adalah hasil evolusi semula jadi, bukan ciptaan khas, tetapi berkembang daripada nenek moyang bersama dengan haiwan lain. Konsep manusia menurut Islam. Insan atau juga disebut sebagai manusia ialah makhluk istimewa kerana mereka boleh berfikir, menerima ilmu pengetahuan dan berkehendak. Setiap benda yang tidak boleh menerima ilmu pengetahuan dan berkehendak tidak dinamakan manusia. Manusia dicipta sebagai khalifah, iaitu bertanggungjawab menjaga bumi, melaksanakan keadilan dan kebaikan, mentadbir alam dengan hikmah dan tidak merosakkannya. Hubungan insan dengan Tuhan. Raja ini menunjukkan 3 pandangan utama manusia terhadap Tuhan: teisme, etisme, dan agnostisisme. Hubungan insan dengan Tuhan. Raja ini menunjukkan 3 pandangan utama manusia terhadap Tuhan: teisme, etisme, dan agnostisisme. Teisme mempercayai bahawa Tuhan wujud dan terlibat dalam kehidupan manusia. Etisme menolak kewujudan Tuhan dan hanya menerima alam material. Agnostisisme pula bersikap tidak pasti. Ia tidak menolak tetapi juga tidak mengiyakan kewujudan Tuhan kerana tiada bukti yang jelas. Metafisik keagamaan menjelaskan bahawa realiti tidak hanya terbatas kepada benda fizikal. Agama merangkumi aspek material dan bukan material, termasuk roh dan nilai. Oleh itu, agama menolak fahaman materialisme yang hanya menerima perkara fizikal sebagai satu-satunya bentuk kewujudan.
Bagi definisi Tuhan, Tuhan dianggap sebagai pencipta alam semesta dan merupakan objek ibadah yang disembah dan memiliki kekuasaan atas makhluk. Bagi agama pula, ialah sistem kepercayaan amalan dan ideologi manusia dan sesuatu institusi yang dipercayai. Makna agama dalam bahasa Latin adalah kata religare berarti mengikat atau menyimpul. Pada pendapat Cicero pula, menghubungkan agama dengan religare dengan bermaksud membaca berulang kali. Adakah agama wujud? Secara umum agama dianggap ada, namun sebagai ilmuwan berpendapat bahawa agama sebenarnya tidak wujud melainkan hanya sekadar budaya. Agama adalah sistem kepercayaan, tetapi tidak semua sistem kepercayaan adalah agama, dan membezakan agama dengan kepercayaan lain boleh jadi mudah atau sukar bergantung kepada konteks. Falsafah agama di Barat, ahli sosiologi, antropologi, dan falsafah awal mengkaji agama, tetapi tidak dapat secara langsung mencadangkan kajian saintifik terhadap agama. Menurut Taylor dan Fraser, agama dan animisme adalah gerakan intelektual semata-mata. Manakala, menurut Sigmund Freud, agama adalah bentuk neurosis jisim dan wujud hanya sebagai tindak balas kepada konflik dan kelemahan emosi yang mendalam. Emile Durkheim pula berpendapat bahawa agama adalah sistem kepercayaan dan amalan yang bersatu padu dengan perkara suci. Seterusnya, agama menurut Karl Marx. Menurut Karl, agama adalah salah satu institusi sosial yang bergantung pada material dan realiti ekonomi dalam masyarakat tertentu, dan semua institusi sosial bergantung pada ekonomi pada akhirnya. Selain itu, agama versus tahyul. Kedua-dua perkara adalah jenis kepercayaan yang berbeza. Mereka yang berdiri di luar agama akan melihat beberapa persamaan yang sangat penting dan asas yang boleh diambil kira. Terdapat kekeliruan sama ada dan bagaimana agama dan falsafah harus dibezakan antara satu sama lain. Kekeliruan ini tidak boleh diabaikan kerana terdapat beberapa persamaan yang sangat kuat antara keduanya. Bagi Tuhan dan kejahatan, kejahatan wujud dalam bentuk penderitaan yang tidak diingini yang dilakukan oleh manusia dan alam semula jadi, pengumbadan yang tidak dicabar yang lemah oleh kuat, wabak, perang, kelaparan dan sebagainya. Metafizik untuk kemajuan ilmu. Latar belakangnya perkembangan pada abad ke-19. Jadi, filsuf sains menentang pemikiran mistik dan tidak rasional masyarakat Eropah, menolak perkara yang tidak dapat dibuktikan secara empirikal. Terdapat 3 kategori metafizik, iaitu saintisme dengan agama dan juga tertib ilmu dalam Islam. Yang pertama, saintisme, iaitu ideologi materialistik yang menyamakan semua realiti dengan bahan. Yang kedua pula adalah saintisme dengan agama. Saintisme merosakkan ilmu yang bersepadu dengan agama, dan diperlukan keseimbangan antara akal dan rasa hati untuk mengelakkan masalah. Albert Einstein pernah berkata bahawa science without religious is blind. Yang ketiga adalah tertib ilmu dalam Islam, iaitu ilmu al-awal, ilmu yang memperolehi melalui pengalaman perasaan seperti rasa manis, madu, kasih sayang. Dan kedua, ilmu al-asral, iaitu ilmu rahsia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Wali. Mereka memahami ilmu ini memiliki pandangan jauh dan bijaksana. Kewujudan kejahatan menimbulkan persoalan sama ada kekuasaan, kebaikan atau pengetahuan Tuhan terbatas. Jika tidak, maka timbul kemungkinan bahawa Tuhan tidak wujud. Terusnya, pengertian kejahatan. Kejahatan bukan suatu perkara yang positif tetapi ketiadaan kebaikan. Terdapat 3 persoalan kejahatan, iaitu kejahatan moral, kedua, kejahatan fizikal, dan yang terakhir ialah kejahatan psikologikal. Hubungan kejahatan dengan kewujudan Tuhan. Pertama, Tuhan tidak wujud. Kedua, Tuhan wujud tetapi tidak mengetahui kejahatan itu wujud. Dan terakhir, Tuhan wujud dan tidak mampu mengawalnya disebabkan kuasa yang terhad. Kesimpulannya, kejahatan memang wujud walaupun Tuhan wujud. Dalam Islam menyatakan bahawa Tuhan memang wujud walaupun kejahatan berlaku. Sistem metafizik. Umumnya perbahasan tentang metafizik berkisar sekitar masalah ruang dan masa, sebab dan akibat serta benda dan sifat. Terdapat pelbagai sistem metafizik, di sini ada 5. Yang pertama, realisme. Suatu doktrin yang menyatakan bahawa alam setakat ini wujud secara nyata dan objektif. Dunia luaran ialah dunia yang nyata dan kewujudannya merdeka daripada akal pengetahuan manusia. Yang kedua, mekanisme. Proses mental untuk menerangkan sesuatu fenomena dengan membayangkan kelakuannya seragam yang boleh diterangkan dengan mudah dan saling berkait. Yang ketiga, idealisme. Teori berlandaskan kepada pendapat yang menyatakan bahawa dunia luar hanyalah gambaran akal. Oleh itu, pengetahuan manusia tidak lebih daripada kesedaran idea dalam akal. Yang keempat, determinisme. Satu fahaman falsafah yang menyatakan bahawa segala tindakan manusia boleh diterangkan secara sebab musabab psikologi, sosiologi atau lain-lain.
Yang terakhir, indeterminisme. Antitesis kepada determinisme. Tidak semua tindak tanduk manusia boleh ditadakkan secara sebab dan akibat kerana manusia mempunyai hak untuk bebas memilih dan menentukan kemahuannya. Hukum sebab dan akibat dibatalkan oleh kejadian yang berpunca daripada diri sendiri. Ia tidak bersebab kepada keadaan sebelumnya dan ia tidak melibatkan Tuhan. Kebebasan memilih merupakan sesuatu yang spontan untuk mencapai kebahagiaan atau kebaikan.